Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, lagi saya kasih Al-Fadhil Ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengurusi masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Sebelum nak mula majlis, mari kita sama-sama angkat tangan, kita nak doa supaya Allah menjauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Kita duduk dalam suasana macam ni, kita tak tahu siapa duduk tepi kita. Dia bawa penyakit ke, dia tak bawa penyakit ke, kita tak tahulah. Cuma orang Islam ni dia ada, bukan sekadar kita ada vaksin ni kita ikhtiar. Kita ada lagi satu vaksin yang sangat mujarab, nama dia doa. Nabi SAW ajar kita, satu je syarat doa ni kena yakin. Yakin sungguh biiznillah, dengan izin daripada Allah. Apa pun kita serah balik pada Allah lah. Kita ikhtiar, dan salah satu daripada ikhtiar pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah iaitulah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada malam ni setelah sekian lama kita tak boleh nak berprogram di masjid. Alhamdulillah, malam ni kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati, Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan kefahaman, Allah menjauhkan kita daripada segala perkara yang tidak kita ingini, dan Allah memberikan kepada kita manfaat ilmu dunia hingga akhirat, sebagaimana yang Nabi SAW ajak kepada kita doa pada setiap pagi. Allahumma inni a'udzubika min syarri Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni tak ada panduan paling cantik untuk kita ikut melainkan panduan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat manusia ni dia suka tiru. Memang sifat dia suka tiru. Siapa yang elok pada pandangan dia,
walaupun tak elok pada pandangan orang, dia akan tiru. Faham maksudnya? Sebab elok pada pandangan ni dia subjektif dia panggil. Ada orang perangai baik tu elok pada dia. Ada orang perangai buruk orang tu elok pada dia. Dia suka dengan orang yang perangai buruk tu. Tuan-tuan, dah faham tak? Dia memang macam tu. Ghalib biasanya kita akan cenderung kepada orang yang elok lah perangai. Tapi ada. Kalau tak ada lah orang ikut gangster. Kalau tak ada lah orang ikut orang-orang yang mencuri lah, orang berompak lah, orang isap dadah lah. Benda tu elok pada dia. Sama ada elok pada iman dia ataupun elok pada nafsu dia lah. Tuan faham tak faham ni? Kan? Tambah-tambah orang Melayu. Orang Melayu, tuan-tuan. Allah bagi. Orang Melayu ni hebat. Orang Melayu ni tuan-tuan penuh dengan kelembutan. Dalam bangsa-bangsa kat dunia ni, antara yang lembut, bukan lembut ke tu? Lembut sifat dia. Orang Melayu. Tak kasar, lembut. Cuma salah satu je kelemahan. Orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, lidah antara bangsa kan. Allah bagi orang Melayu ni lidah dia sangat istimewa. Kalau dia bercakap Arab, lagi fasih daripada orang Arab. Dia cakap Cina lagi fasih daripada orang Cina. Kalau orang India cakap Arab ni, Allahu Akbar. Masya Allah. Dia tak boleh, ada part-part dia tak boleh nak betul lidah dia begitu. Sama dengan orang Cina pun. Ustaz Ismail ada part-part. Tapi orang Melayu fasih. Mana Ustaz Ismail? Makhraj tepat. Orang Melayu ni. Cakap Cina pun sama, cakap apa bangsa pun, apa bagi bahasa dia fasih. Cuma satu je kelemahan orang Melayu, dia mudah terikut orang. Siapa yang main duduk dengan dia akan ikut orang. Dia main orang putih duduk dengan dia pakai cara orang putih. Cakap cara orang putih, passion, hidup cara orang putih. Salih alaihi Muhammad. Main orang Arab dia ikut cara orang Arab dulu. Kita ni pakaian banyak cenderung orang Arab. Dulu saya pernah tengok satu dokumentari. Dokumentari ni tajuk dia, dokumentari ni National Geographic buat. Tajuk dia The Tang's Ship. Tang ni Cina lah. Tang's Ship, kapal. Tajuk dia. Depa lakon semula apa yang berlaku. 1000 tahun yang lampau. Lebih daripada 1000 tahun yang lampau. Ada satu kapal tenggelam dekat Selat Melaka. Dekat dengan Singapura. Masih dalam kawasan Arab, tapi dekat dengan Singapura. Selat Melaka. Lalu tiba-tiba Salih Somad, mereka pun bila selam masuk, mereka jumpa dalam tu tembikar daripada China. Sebab tu mereka panggil kapal tu kapal Tang, T-A-N-G, ataupun Tang Ship. Tapi setelah dibuat kajian, rupa-rupanya kapal ini milik orang Arab. Kapten kapal itu orang Arab. Kapal itu berasal daripada Arab, tanah Jazirah Arab tu, belayar nak pi ke China. Dah sampai ke China. Sampai China, bawa segala barangan-barangan daripada negara Arab dan negara-negara yang dia singgah. Antara negara-negara yang dia singgah, tanah Melayu ni. Semenanjung tanah Melayu ni. Dan mereka buat kajian. Kelasi kapal yang duduk kerja dekat dalam kapal ni lebih 1000 tahun yang lepas ni. Lebih 1000 tahun yang lepas. Maksudnya dekat dengan zaman salaf. Di sana, zaman salaf 300 tahun lah. Yang kita ada 1400 tahun lebih sikit lah. Dekat dengan zaman salaf. Dan dalam lakon semula yang dibuat oleh National Geographic berdasarkan kepada kajian-kajian dia, orang-orang Melayu yang duduk kerja dalam kapal tersebut beragama Islam. Agama Islam. Antara kelebihan orang Melayu yang ada, tuan-tuan tahu apa dia? Pandai baca bintang. Dia sangat mahir dalam baca bintang. Bintang ni penunjuk arah. Klasi-klasi kapal. Ada yang mati, disemayangkan jenazah dia apa sebagainya. Dan
kapal-kapal yang duk singgah dekat perairan tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu waktu tu, depa bukan setakat bawa mai barang-barang, depa juga bawa mai budaya Arab dan juga agama. Sampai ke tahap pengaruh budaya tu melekat dekat orang Melayu. Paling ketara sekali, tulisan. Orang Melayu ambil tulisan orang Arab. Huruf-huruf tu, alif, ba, ta, tha, jim. Ada sebahagian-sebahagian yang tak ada dalam bahasa Arab, dia tambah. Huruf ca, huruf nya, huruf ga. Dan spesialnya, juga orang Melayu ni, tak ada bangsa dalam dunia yang buang tulisan dia sendiri, ambil tulisan orang, melainkan orang Melayu. Dia, kita ada tulisan kita, tulisan Jawi. Buang tulisan Jawi, pergi ambil tulisan orang tu, ganti. Tak ada. Tak ada orang boleh buat melainkan orang Melayu. Tu tera orang Melayu kat tu. Lagi satu, pakaian. Dulu, tok-tok kita ikat kepala. Ikat kepala. Nak pi bendang, ikat kepala. Nak pi pekan, ikat kepala. Nak pi nat, ikat kepala. Ikat kepala ni, pakaian orang Arab. Nabi SAW pun ikat kepala. Nama imamah. Kita orang Melayu ni panggil serban. Kita mai pakai serban di mana? Pi masjid ya. Dulu tok nenek kita dulu ni, ikat kepala ni, pi mana pun ikat kepala. Serban duduk atas kepala dia setiap masa. Betul lah? Perasan nak dulu, ada mau tak mau nak pi mana, mesti ada satu kain buah tabau. Ada satu kain buah tabau. Kain cukin. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak semayang, hampa. Nak makan, pi bendang, sagi hampa makan. Macam-macam manfaatkan itu. Tuan-tuan, orang Arab pakai nama rida. Dulu pakaian orang dulu, dia pakai selai kain dekat luar, selai baju dekat luar, bubuh selai kain lagi ke atas. Satu pakai belah dalam, bubuh selai satu baju lagi, bubuh keluar. Nabi SAW pakai dalamnya nama qamis, atasnya nama jubbah. Tak ada butang. Sebiji, tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tang seluar pula. Kita tengok ni ada dalam ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tang seluar pula, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada pakaian dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakaian tang seluar dia. Nah dia tu. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang mai, Nabi SAW pesan suruh pakai, antara pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW ialah seluar. Yang kata seluar tu tak sunnah. Seluar pun Nabi SAW pakai. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah memakainya walaupun pada kebiasaannya Nabi pakai kain sarung saja. Diceritakan dalam hadis bahawa Nabi SAW pernah membeli seluar daripada Suwaid bin Qais radhiyallahu an dan Makhramah radhiyallahu an. Malah baginda turut mengesyorkan para sahabat supaya memakainya bersama dengan kain sarung mereka. Qala tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahlal kitab. Pakailah seluar dan pakailah kain sarung. Berbezalah dengan ahli kitab kerana mereka pakai seluar tapi tak pakai kain sarung. Nabi suruh kita pakai seluar tapi bagi beza dengan ahlul kitab tu. Ahlul kitab mereka pakai seluar, mereka tak pakai kain sarung. Nabi suruh kita pakai kain sarung ke atas, pakai seluar ke dalam. Kita pakai lagu tu, jadi lagu mana? Jadi sampin ke atas. Seluar kat dalam ni, kain ke atas, jadi sampin. Seluar kita dulu semua pakai betih. Pasal tak? Saya buat rakaman riwayat akhir zaman. Tuan-tuan tengok hari Jumaat 7:30 malam. Hari Sabtu pun ada pukul 5 petang cerita akhir zaman. Mereka suruh pakai baju busana Melayu.
Tak erti kita. Tak pernah duk pakai. Padahal tu pakaian kita. Bubuh baju kat dalam. Bubuh ada satu baju lagi kat atas. Pakai seluar dalam. Seluar ni bukan ada getah. Sini ada tali dulu. Sawai kita panggil kan. Tuan-tuan pernah jumpa lagi lah seluar tu. Dia ada tali saya tu. Jerak-jerak tu ikat tali. Boleh gulung pula kat atas. Kemas tuan-tuan. Lepas tu buh kerih. Kerih rupanya bukan boleh main seluar tu ya. Kita buh seluar tu. Kita duduk biasa kepala dia macam tu. Kita taklah kat depan. Nampaknya logik macam tu lah. Kan kepala dia bengkok lagu tu. Kan? Faham ke tak faham duduk cerita ni macam tu. Kan? Macam mana nak tunjuk tak? Kan dia macam tu lah. Dia tu. Kita pegang kat sini kan. Kita duduk ingat kepala lagu tu. Kita puh lagu tu. Dia kata salah tu Ustaz. Sebenarnya waktu kita pakai kerih. Waktu kita duduk dalam posisi biasa. Kepala dia kena menghadap ke belakang. Pasal apa? Pasal itu posisi kita tak menyerang dan kita tak berperang. Biasa. Kalau buh kot tu Ustaz, maksud Ustaz nak lawan dengan dia. Lagu tu baru kita tahu. Banyak benda kita tak tahu tuan-tuan. Salih Allah Muhammad tuan-tuan. Jadi subhanallah, pakai takat betul semua. Nabi SAW suruh para sahabat pakai takat betul. Kemudian sampai ke capal pun sesuai macam mana dipakai oleh para sahabat Nabi SAW. Nak cerita pakaian kita hidup kita ni tuan-tuan dulu duduk bersandarkan kepada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila masa tu berlalu, kita pun banyak dijajah dengan macam-macam. Sifat kita orang Melayu mudah untuk cenderung ikut orang. Mai orang barat pula bawa pakai kot. Kot sesuai lah mereka pakai kot tempat mereka sejuk. Kita pun pibuh kot sekali ke atas, bubuh tai pula, bubuh bor pula ke atas. Yang salih Allah Muhammad. Hangat merah muka-muka. Duduk sungai mati pakai kot. Aduh subhanallah. Ini Rasulullah Muhammad. Dan itulah keadaannya. Jadi tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam, maka kita manusia ni dia perlukan kepada contoh. Siapa dia nak tiru? Siapa dalam hidup dia yang dia nak kena ikut? Maka Allah hantar mai seorang laki-laki sangat mulia dan sangat hebat. Nama dia Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar. Ini contoh dan panduan dan teladan. Lalu Allah sebut pengiktirafan dalam Quran. Allah kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuan-tuan pakai mask ni saya lemah juga. Pasal saya tak tahu tuan-tuan senyum ke, tuan-tuan marah ke, tuan-tuan jelen kat saya ke. Kalau kita kena, tapi tuan-tuan pakai jangan buka. Salah SOP lagi. Tak apalah, sabar pi lah Ustaz. Kan? Saya tak apalah, saya buka pi lah Ustaz. Pasal tuan-tuan duduk jauh pada saya, okeylah. Beritahu Ustaz buka mask ni. Saya nak bagi tahu ni yang duduk tengok duduk live ni. Mereka jauh pada saya ni. Dia kata ni pula. Kalau duduk dekat-dekat saya pun tak berani nak buka juga. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu contoh teladan yang terbaik. Nah, ikut Nabi SAW dalam hidup kita. Kita belajar-belajarlah tuan-tuan. Belajar jadi macam Nabi. Hidup bukan lama mana tuan. Hidup bukan lama mana. Kalau boleh sepanjang hidup kita tu, sepanjang hari kita tu, nak bagi jadi pahala aja. Nak bagi jadi pahala. Daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Nak bagi jadi pahala aja semua. Pasal apa? Pasal hidup bukan lama mana pun. Masuk akhirat ni tuan-tuan, duduk alam barzah saja 1000 tahun lebih entah. Berapa tahun, berapa ribu tahun agak duduk dalam kubur alam barzah. Tak boleh dah nak cari pahala tu. Tak boleh dah. Bangkit kat padang mahsyar nanti tuan-tuan sekalian, bangkit duduk berdiri tempat sama tu, tempat sama berdiri tu lebih 70 tahun. Berdiri tu aja. Tak boleh nak cari pahala dah. Walaupun 70 tahun. Satu pahala pun tak boleh cari dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak tak? Sallallahu alaihi wasallam. Pindah pi alam akhirat satu hari nilai dia 1000 sanah. 1000 tahun.
Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau kita umur 100 tahun, 100 tahun umur kita, baru 10% daripada sehari akhirat. Kalau 10% sehari akhirat ni berapa minit ni lah? Umur 100 tahun. Tidak ni? Walau panjang macam tu, satu pahala pun tak boleh buat. Tak ada lah, berhenti lah. Bila nak himpun pahala ni? Waktu dunia ni lah. Waktu hidup kat dunia ni. Himpun pahala cukup-cukup. Himpun pahala cukup-cukup. Macam mana nak himpun pahala? Nabi tunjuk kat kita. Macam mana nak buat? Tuan-tuan, malam ni ada kesempatan sikit ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita nak tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rujuk kepada kitab biografi lengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Karangan Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimallahu ta'ala. Dalam susunan dia ni ada 41 sifat-sifat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita cuba contohi. 41. Takat mana dan lah. Kalau tak habis 41 Ustaz, kita buat program lagi sekali. Tapi Ustaz lain lah, bukan saya. Boleh je insyaAllah. Nah, takat mana dan lah. Banyak sangat. Kita nak tengok. Sebab kita nak tiru Nabi SAW dalam hidup kita. Tuan-tuan, belajar-belajar lah ni. Pakai ikut sunnah Nabi SAW. Nah, belajar-belajar pakai ikut sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada seorang, kemarin saya balik daripada Melaka, sampai dekat RNR tu, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, orang duk marah saya tak pakai kepiah. Takkan 24 jam nak pakai kepiah, Ustaz? Habis kalau saya tak pakai kepiah ni, maksudnya saya ni menyalahi sunnah, Ustaz? Mari kita tengok Nabi SAW pakai macam mana. Nabi SAW pakai kopiah. Siapa pakai kopiah, dia mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau dia niat dia pakai kopiah, nak ikut sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pakai serban. Siapa pakai serban, dia niat nak ikut Nabi SAW, maka dia dapat pahala sunnah Nabi SAW. Kalau dia pakai serban, dia nak ikut sing, sing pakai serban kan? Tak dapat pahala. Tak dosa lah kot. Pasal ikut agama orang lain kan. Tapi kita pakai serban siapa? Nak ikut sunnah Nabi SAW, dapat pahala sunnah. Nabi SAW pernah pakai serban dengan kopiah kat dalam. Letak kopiah kat dalam ni, tujuan dia supaya minyak yang ada di rambut Nabi tak kena kepada kain serban Nabi SAW. Itu dia antara tujuan Nabi SAW pakai kopiah, lapik atas daripada lapik bawah pada serban dia. Kita pakai serban kain ni, kain kopiah ni bukan sebab minyak atas rambut tu, tapi sebab Nabi pakai macam tu. Tu kita pakai lagu tu. Boleh faham tak tu? Tak kira lah Nabi SAW pakai lagu mana pun. Orang petikai. Yang pun pergi sapu muka tu pasal apa? Lepas semayang. Dia kata, pasal apa yang pergi sapu muka tu lepas semayang? Nabi SAW dulu semayang, Nabi SAW sujud atas pasyak. Nabi nak buang pasyak tu. Tu yang Nabi SAW sapu muka tu. Yang apa pergi duduk sapu muka pasal apa? Bukan ada pasyak. Kami sapu muka bukan sebab pasyak. Kami sapu muka pasal Nabi sapu muka. Faham tak faham? Kan? Kita buat ni bukan pasal apa. Kita buat tu pasal Nabi buat. Ada. Dia faham tak? Nabi SAW pernah pakai serban, tak pakai kopiah kat dalam. Ada?
Dalam hadis cerita. Nabi SAW biasa pakai kopiah saja, tak pakai serban. Ada? Dan Nabi SAW juga biasa tak pakai kopiah dan tak pakai serban. Para sahabat cerita, Nabi SAW belah dua rambut dia. Nabi SAW belah dua rambut dia. Macam mana para sahabat nak cerita Nabi belah rambut kalau Nabi SAW pakai serban, pakai kopiah? Maksudnya, ada ketika-ketika Nabi SAW, kadang Nabi pakai serban, kadang Nabi SAW pakai kopiah, kadang Nabi SAW tak pakai kopiah dan tak pakai serban. Dia faham tak lah? Kita pakailah kopiah, tak apalah, belajar-belajar. Dan bukan pasal nak tutup kepala tu. Rambut dah tak apa nak ada, buat kopiah lah Ustaz. Dulu-dulu banyak rambut, tak apalah. Dah rambut tak apa nak ada, buat pilah kepala, kopiah atas kepala. Dah, bukan pasal itu. Pasal dia panggil perisai. Sunnah ni, pakaian sunnah ni, dia perisai. Saya pernah jumpa seorang gangster. Nama dia Boy yang panggil dia. Gangster. Badan dia boleh tahan. Punya sado. Naik motor Harley Davidson. Habis kuliah, dalam kuliah tu dia duduk ada sekali. Habis kuliah dia kata, Ustaz, jom kita pergi minum, saya nak belanja Ustaz. Kita jom pergi minum. Lepas tu dia cerita kat saya. Dia kata, saya kata ada, boy hebatlah lah ni. Jubah tak pernah lekang. Jubah ni straight pakai. Kopiah atas kepala. Tak pernah lekang. Naik Harley Davidson pun pakai jubah. Harley Davidson dia kena kaki kangkang tu. Kalau nak pakai jubah tu, dia kena selak jubah dia tu. Pakai selak lebur gitu ni. Tu pun jubah tak pernah buang. Dia kata, Ustaz, saya nak cerita, saya ni jenis panah baran. Sebab tu saya gangster Ustaz. Dulu saya jadi gangster dekat KL tu. Pasal saya ni jenis panah baran. Pantang silap. Pantang silap Ustaz. Habis tu tahu dah Ustaz macam mana cara saya nak jaga panah baran saya ni. Saya buh kopiah, saya pakai jubah. Bila ada sesuatu yang nak buat saya marah, saya duk berasa atas kepala saya sunnah. Saya duk pakai sunnah Nabi SAW. Malu kalau saya duk marah-marah, duk melepaskan sallallahu alaihi Muhammad panah baran saya, sedangkan di sisi saya ni ada sunnah Nabi SAW. Dia jadi perisai. Kita buh ketayak atas kepala, pergi karaoke tak tuan? Pergi dandut. Tak ada lah kot dandut lah ni. Dandut ke karaoke dah, tak ada mau tutup dah kot. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad tu kan? Tak lepi pasal apa? Ketayak atas kepala. Kawan kata, jom ajak kawan kita pergi karaoke. Karaoke apa ni, dia tu ketayak atas kepala dah. Orang 10 masjid ni kata. Kan? Tapi dah orang pun tak ajak kita. Orang pun tak teringin ajak kita buat benda tak elok bila ketayak atas kepala kita. Kita buh ketayak atas kepala, kita pakai jubah, kita pakai kurta ke. Kita berpakaian sunnah Nabi SAW, bubuh janggut. Dulu tak ada janggut. Alah ni bubuh janggut. Pasal apa bubuh janggut ni? Sunnah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ni jadi perisai kat kita. Pasal kita tak baik. Pasal kita tak baik. Saya pernah forum dengan seorang ustaz, seorang ustaz daripada Kuala Lumpur. Dia kata kat saya, dalam forum tu dia cerita. Dia kata, kalau boleh kita ni nak mati dalam memakai sunnah. Beberapa hari lepas, ada seorang timbalan ketua polis dekat mana? Dekat Pahang. Dekat Gotong Jaya kalau tak salah saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul kan? Jawatan dia lebih kurang macam tu lah, saya tak pernah ingat. Tapi dia second man lah dalam IPK tu kot. Ataupun IPD tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, umur dia 51 tahun kalau tak salah saya. Ataupun 57. Itulah 50 lebih. Tuan-tuan, seorang polis, dia meninggal ketika sedang mengimamkan solat subuh rakaat pertama. Jadi imam solat subuh rakaat pertama, tengah jadi imam, rebah, meninggal. Husnul khatimah dah.
Saya tengok video dia. Saya tengok gambar dia. Tengok dia pakai jubah berwarna putih. Perfect. Kematian sempurna. Tengah semayang. Jadi imam pula tu. Semayang subuh pula tu. Semayang paling afdal. Semayang fardu yang paling afdal di antara semayang fardu. Solat subuh. Pakai jubah warna putih. Komplit dia. Ini bukan boleh berlaku, bukan pilih tuan. Bukan boleh pilih-pilih nak mati ni. Ya Allah pilih dia mati lagu tu. Allahu Akbar. Membesarkan Allah. Entah-entah tengah baca surah Fatihah. Tak tahu sebab tak dicerita dia tengah baca surah apa. Waktu dia mati tu. Yang dia cerita mati rakaat pertama. Hebat tak? Hebatlah tuan-tuan. Subhanallah. Ada kawan-kawan kita mati COVID. Ditidurkan. Mati dengan COVID. Hebat tak? Habuan mereka lah tuan-tuan. Hebat. Tak pasal hebat. Satu mati pasal wabak. Mati syahid. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut. Syahid akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua. Biasanya waktu nak ditidurkan itu, dia boleh buat video call dekat keluarga dia. Apa yang dia cakap? Minta maaf nak, salah-salah, silap apa-apa. Halal makan, minum, semua-semua. Kalau ada apa-apa masalah, tang ni, bagi tahu ni hutang sana, hutang sini, wasiat. Allahu Rabbi. Bukan semua orang dapat lagu tu. Pula tu pada kan? Mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Komplit mengucap. Man akhiru kalam bila ilaha illallah khala jannah tadi. Siapa yang last kalam dia dengan la ilallah, masuk syurga dia. Kan? Sedar semua. Kan semua orang dapat lagu tu. Depa dapat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak waktu mati, paling tidak ada pakaian sunnah yang dia bawa. Kalau boleh nak mati dalam jubah. Tok Guru Sidik Nur. Tengok kan? Tuan-tuan pernah tengok tak dia pakai jubah warna lain selain warna putih? Tuan tengok? Tak ada. Jubah dia putih. Sebab dia dah berazam balik daripada haji untuk ketika dulu, dia takkan pakai dah warna yang lain untuk dia mengajak apa? Melainkan warna putih saja. Sebab dia kalau boleh dia nak mati dalam keadaan dia memakai jubah berwarna putih. Sunnah. Dan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata ustaz ni, para pengajar, dia kata kalau boleh kita nak mati dalam sunnah. Tapi tak tahu nak mati bila. Kalau mati tengah duduk dalam majlis ilmu macam tuan-tuan ni, tengah duduk lena elok, tiba-tiba malaikat maut main. Kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Aku malaikat maut. Nah, sudah. Tuan-tuan, apa ni? Mati tengah duduk dalam kuliah. Subhanallah. Husnul khatimah lah. Siapa nak mati dalam kuliah? Cuba angkat tangan. Seorang pun tak angkat. Jika main. Dalam si Muhammad. Tuan-tuan. Tapi ada orang mati atas katil. Mati atas ICU. Kan? Tak boleh nak pakai jubah. Tak boleh nak pakai kopiah. Paling tidak ada satu benda sunnah yang dia bawa. Nama janggut. Janggut dia ada ke tak? Pasal apa simpan janggut? Tuan-tuan betul-betul tuan-tuan simpan janggut pasal apa? Yang mana ada janggut ni? Tuan-tuan simpan janggut pasal apa? Kalau tuan-tuan simpan janggut pasal nak ikut Nabi, tuan-tuan all the time sepanjang masa 24 jam tuan-tuan duduk dalam sunnah Nabi SAW. Satu benda yang nama janggut. Muslimat jangan duduk simpan janggut. Saya balik duduk lonyok pula, duduk tunjuk apa ni. Pasal apa tu apa ni? Janggut. Pasal apa janggut ni? Sunnah Nabi Ustaz kata semalam. Orang perempuan kalau tumbuh janggut pun cukup.
Tumbuh misai ke apa dia, hormon testosteron dia tinggi, tumbuh misai. Cukup. Lagi laki seriau tengok. Kalau bulu kaki tumbuh pun pergi cukup bulu kaki tu buang. Lagi tu tengok duk dalam selimut dia orang lagi nampak kaki keluar tu, anak tengok tak tahu mana satu kaki ayah, mana satu kaki mak. Misal janggut dia, orang perempuan tak payah. Banyak sunnah lain lagi. Nak cerita orang lagi-lagi. Simpan janggut. Pasal apa? Sunnah. Budak-budak muda ni trend simpan janggut. Pasal apa? Artis simpan janggut. Artis simpan janggut, mereka pun nak simpan janggut. Pasal apa simpan janggut? Pasal nak tiru artis. Tuan-tuan boleh cakap kat mulut kata tuan-tuan nak ikut sunnah. Hati tuan-tuan tahu tuan-tuan nak ikut siapa. Tengok kat cermin. Oh, kalau ada janggut ni nampak smart sikit. Tak ada janggut nampak macam buah pakai janggut. Pakai janggut sebab nak smart. Kita pakai janggut sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, Saudara Allah semak. Ni tak masuk tajuk ni. Tak masuk lagi. Baru duduk mukadimah. Nombor 1. Ada 41. Tak kat mana dan. Saudara Allah semak. Nombor 1. Nabi SAW selalunya diam. Tak banyak bercakap. Yang keduanya, Nabi SAW hanya bercakap ketika perlu sahaja. Ni pun kita kena belajar cakap. Belajar cara ni. Cakap waktu perlu sudah. Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau tak mampu, duduk diam. Dulu kita kat sekolah, ada tulis kat dinding sekolah tu. Nak berjalan pergi ke kantin tu, dia ada macam koridor panjang gitu kan. Lepas tu, cikgu buat dia gantung kat atas tu. Cakap banyak, pergi depan. Banyak dosa. Kan? Macam mana kita lah? Cakap banyak, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Lebih kurang begitu lah. Tapi sungguh lah. Cakap banyak, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Betul lah. Cakap banyak, apa? Banyak salah kita ni. Kurang bercakap, kuranglah salah ni. Lah ni orang semua nak bercakap, tuan-tuan. Dia bukan bercakap pakai yang ni. Dia bukan bercakap pakai yang ni. Lagi laju pada yang ni. Allahumma salli ala sayyidina. Hati-hatilah tuan-tuan. Nak bercakap. Cakap nombor 1. Tuan-tuan cakap bagi benda yang boleh jadi pahala kat tuan-tuan. Ni kita main ni bukan saja-saja ni. Saya duk abang daripada awal tadi ni. Kita nak jadi orang kutip pahala. Tuan-tuan nak sebut satu benda. Tuan-tuan nak tulis satu benda. Kalau dia jadi pahala, tuan-tuan cakap, tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan tak tahu betul ke salah ke, tuan-tuan diam sudah. Tak payah duk panjang, tak payah duk cerita. Kata Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, seorang itu dikatakan dia berdusta. Cukuplah seorang itu akan dikatakan bahawa dia pembohong. Bahasa kita ni mudah sikit. Pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul ataupun salah. Dia tak tahu lagi. Orang main habaq ke dia? Tak tahu lagi. Dia tak tahu kata benda tu betul ataupun salah. Dia pergi habaq ke orang. Hantar dah orang tu, dia main cerita kat aku. Dia pun tak tahu betul salah. Aku pun tak tahu betul salah. Ni main aku nak habaq ke hang. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, bukan aku bohong, dia bohong. Dia bohong kat kawan tu pula. Standard kita lah. Kan orang sungai mati. Dia kata, Salih Muhammad, bukan aku bohong ni. Dia kata, kalau betul-betul ya. Kalau tak betul, bukan aku, dia. Kalau tak tahu betul, tak tahu salah, jangan cakap. Sebab pergi depan Allah, Allah akan kata kita pembohong.
Kalau masuk senarai, kamu pembohong. Saya tak bohong. Sungguh-sungguh saya tak bohong. Kamu pembohong. Pasal apa saya bohong? Sebab kamu bawa cerita ni. Nah, saya tak tahu cerita tu betul ke salah. Sebab hang tak tahu betul salah. Kemudian hampir sampai. Itu dah menjadikan kamu seorang pembohong. Dah. Macam-macam cerita duk main kan lah ni kan. Dan saya pun sedih kot tuan-tuan. Isu vaksin tak vaksin ni tuan-tuan, ada pro vaksin, ada anti vaksin. Tuan-tuan nak vaksin, tuan-tuan tak mau vaksin, hak tuan-tuan lah. Kita vaksin lah, sebab kerajaan suruh kita vaksin. Tok guru pun vaksin, tak apalah vaksin. Ada alim ulama buat keluar fatwa kata apa harus untuk vaksin, nak jaga maslahah apa semua macam-macam alasan. Kita tak apalah, kita peganglah dengan pendapat ulama sebab kita ni bukan ulama. Kan sallallahu alaihi wasallam nak jaga kesihatan, nak jaga masyarakat apa tu, tak apalah kita ikut. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tuan-tuan yang tak setuju, tak apa, tapi jangan sampai mengkafirkan orang yang setuju. Sama juga yang setuju pun jangan sampai memburuk-burukkan dan mengkafirkan orang yang tak setuju. Kafir tuan-tuan. Dia boleh tulis, ni tok-tok guru ni, ulama yang pi vaksin ini, ni pengikut Dajjal, ulama su, dia kata, ulama jahat. Saya baca sendiri tuan-tuan. Saya kata, siapa kamu nak kata tok-tok guru ni ulama jahat? Kalau kita pomen, kita bolehlah tegur tukang pomen lain. Kita pomen kita, ada pomen tu, ni pomen ni tak betul ni. Salah buat kerja tak kena. Macam mana hantar sebab aku pomen? Betul kan? Kalau kita tukang masak, kita boleh abang tukang masak ni. Masak tak kena tu. Tu cara tu tak kena tu. Yang tu saya rosak makanan. Pasal apa yang tegur ni? Sebab aku tukang masak, aku tahu. Tapi kalau tukang masak, dia reti dah nak komen dekat pomen. Tak reti lah. Pomen dia reti tak reti tukang masak. Aku nak komen ni pasal apa? Pasal ni pun semua. Hang tu siapa? Aku ni pomen. Tak ngam, tak kena. Kita bukan ulama. Kita tak mampu nak kata ulama ni jahat dan ulama ni ijtihad tak betul. Bukan kita. Sebab kita tak reti. Sampai dia sanggup kata ni pengikut Dajjal. Kalau pengikut Dajjal maksud dia dah kufur. Dia dah sesat. Tuan-tuan, nak cakap benda yang faedah. Sudah. Ni saya nak pesan ni kat kita ni. Sanyalah Sina Muhammad. Takut muflis ya tuan-tuan kat akhirat. Takut muflis. Ada itu seorang. Dia tulis dekat Facebook dia. Dia kata, orang-orang yang duduk kerja dekat tempat ICU ni pembunuh. Orang-orang yang kena ni masuk-masuk, kemudian dia kena apa semua, akhirnya dia dirawat. Dan sebenarnya bukan dia dirawat, dia sedang dibunuh oleh orang-orang. Na'udzubillah min zalik. Tuduhan yang sangat berat. Tak setuju. Tak setuju sudah. Tapi jangan sampai macam tu. Ni saya nak pesan dekat tuan-tuan yang ada muslimat. Jangan sampai kita muflis dekat akhirat ni pasal lidah kita aja. Kata Nabi SAW, ada seorang dilempak dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dengan barat. Terawang-rawang antara timur dengan barat. Di mana? Dalam neraka. Hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Tak boleh nak tarik balik. Segala senam. Di depan Allah, bawa pahala banyak. Nabi kata, atadruna man muflis. Kamu kenal tak siapa orang muflis? Kata Nabi, kata para sahabat, muflis ni kalangan kami ni orang yang tak ada duit, tak ada harta. Orang muflis di sisi Allah, kata Nabi, ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala banyak-banyak, tapi waktu hidup dunia buat zalim kat orang, fitnah orang, mengumpat orang, pukul orang. Pergi depan Allah, pahala orang-orang tadi bagi habis dekat dia. Pahala orang yang kata dia bagi habis dekat orang yang dia kata tu. Habis pahala tu. Orang ni tuntut lagi. Ya Allah, dia masih punya hak. Aku punya masih hak atas dia. Dosa-dosa orang ni pula dia ambil. Habisnya tu ya tuan-tuan. Dah lah sikit amal kita ni. Batu tolonglah. Jadilah macam akhlak Nabi SAW. Cakap biar benda yang boleh jadi faedah ya tuan-tuan. Nah, kita ni ujian lagi besar ni.
dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan apa-apa. Tuan-tuan nak tulis satu benda je. Nak type satu benda je. Nak type tu, kalau aku hantar ni, jadi faedah tak? Jadi faedah. Imam Ghazali kata apa? Satu saat yang kamu bazirkan, yang tak memberi manfaat kepada akhirat, maka penyesalan besarlah untuk dia. Bukan cerita seminit, sejam ni. Saat ya. Yang satu saat tu, kita tak guna dia untuk manfaat akhirat. Nyesal. Nabi kata apa? Allah akan membina satu rumah dalam syurga kepada orang yang mengelak daripada berbohong, orang yang mengelak daripada berbohong walaupun main-main. Mengelak pada bohong walaupun main-main. Allah main-main je Ustaz. Hantar dalam grup WhatsApp tu merepek macam-macam. Kita punya baca lah. Hari tu saya dapat satu tu. Dia hantar yang macam, tuan-tuan tahu tak? Twitter, tuan-tuan tahu Twitter. Twitter ni dia, bila dia buat screenshot dia satu. Kita nak baca, kita kena baca satu. Dia tak manjang tu. Faham tak faham? Payah kau bercakap dengan orang tak ada handphone. Kami handphone tak ada, WhatsApp, TV pun tak ada. Ini pegang tasbih Allah SWT gitu ya, cerita. Saya tengok tu dan dia kata apa? Inilah keadaan sekarang ni. Bila seorang isteri sanggup untuk menduakan suaminya ketika suami dia keluar untuk mencari nafkah. Berlaku di depan rumah dia sendiri. Dia kata, pun tengok dia kata, Soleh Azimat, pada satu hari dia cerita lah. Dia kata, di depan rumah dia selalu duduk dengar ni, kata, bila suami dia keluar pergi cari nafkah, boleh dengar ni, isteri dia ni, ada jantan lain yang masuk ke rumah dia. Anak-anak kecil dua ada, 3-4. Soleh Azimat. Kita pun baca, ya Allah, Rabbi, kata, dahsyat ni. Dia kata, saya ni sampai serba salah ni, jiran sebelah ni, dia duduk depan rumah saya. Jiran ni, apa yang nak kena buat ni? Nak pergi cerita kat suami ke? Tak cerita kat suami ke? Nak panggil jabatan agama pergi tangkap ke apa? Dia kata, saya tak tahu nak buat, tapi saya rasa sangat bersalah. Sampai suatu hari dia kata, tengah-tengah si jantan itu duduk dengan isteri tu, tiba-tiba suami dia balik. Bila suami dia balik, suami dia terkejut tengok, subhanallah. Isteri, anak-anak pun ada. Dia kata, ingat aku nak bergaduh apa? Tengok-tengok suami tu patah balik. Dia kata, patah balik minggu tu ya? Tinggal ke tu? Dia kata, saya sangat terkejut. Dia kata, dia pun ambil gambar, tuan-tuan, dia pun tunjuk. Dia kata, ini buktinya di depan mata saya. Tuan-tuan tahu apa? Kucing. Wajak semua. Kucing. Cerita kucing. Kita punya duk baca bukan dahsyat. Rupanya dia cerita pasal kucing sebelah rumah dia. Yang jantan keluar pergi cari nafkah rumah tu kucing rupanya. Tuan-tuan, punya geram kita sebek phone ni aku pegang, aku beli sendiri. Tidak dengan handphone pun dia aku buang. Tuan-tuan tahu tak, dia membazirkan masa saya berapa lama saya duduk baca tu. Macam tuan-tuan nak salah pengangar dengar macam tu. Subhanallah. Kucing. Dia kata yang oren ni anak dia nombor 1, yang kelabu ni anak dia nombor 2. Dia cerita ni. Allahu Rabbi. Saya kata apa? Dia ni banyak masa dia duduk mengarang kan. Berapa banyak masa dia ambil masa dia untuk dia mengarang. Tulis. Duduk pijak gitu ni. Perah otak dia pijak. Dia susun ayat. Lepas tu lagi dia share pula. Kita yang dapat dekat dalam grup WhatsApp tu geram. Dah, aku kena ya. Tak apa. Tunggu Zat. Kita pun share. Duk ada 10 grup duk ada. Dan satu grup ada 200 orang. Tuan-tuan sekalian, kita spend masa 5 minit. Untuk katalah kita spend masa 2 minit untuk baca tu. Kita pun hantar pula dekat satu grup. Grup kita ada 10 grup. Satu grup ada 200 orang. Setiap orang spend 2 minit untuk baca. Satu grup tu dah ada berapa? 200 kali 2 minit dia berapa? Apa lembat matematik sopa aku juga. 2000 minit. 2000, betul ke dah? 2000 minit. Nu ada 10 grup dah ada tu.
Berapa banyak masa yang dia habiskan masuk orang sebab perkataan dia. Dan Allah akan soal di akhirat. Betul ingat? Ingat Allah tak soal? Apa yang buat? Dia boleh jawab apa? Main-main je kot. Allah kata. Allah, siapa boleh tinggal perangai macam ni? Siapa boleh tinggal perangai yang suka main-main, bohong-bohong, walaupun main-main? Allah janji apa? Allah bina satu rumah dalam syurga. Tuan-tuan nak main seronok, kita pun lagu tu. Tak dia kata apa? Allah, benda ni pun nak serius sangat kot. Takkan benda ni pun nak serius kot. Dia sound kita balik. Kita bukan, kita kata Nabi suruh. Orang mengaji cakap faedah-faedah sudahlah. Sebab tu kadang-kadang duduk dalam grup tu, duduk diam sudah. Mereka invite satu grup saya masuk tuan. Grup tu, apa nama grup tu tuan? Allah Matlamat apa benda tu, saya tak ingat. Saudara saya Muhammad. Allah bersama hambanya, grup tu. Oh, dahsyat. Kita tiba-tiba add saya masuk dalam grup tu. Saya pun, grup mana pula ni? Merapu tiap-tiap geng-geng pakcik-pakcik ni. Saya tengok, ya Allah, umur 70, 60 tu ni. Hantar lagu Hindustan lah, hantar lagu apa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh ya, subhanallah. Geng pakcik ni. Dandut semua ada. Grup Allah bersama hambanya. Kita baca tajuk grup tu macam nak semayang tajuk tu. Pukul 12 tengah hari. Tapi merapu, ya Allah. Saya left grup. Dia boleh WhatsApp dekat saya personal. Pasal apa Ustaz left grup kami ni? Tanya kita pula. Macam-macam orang. Tuan-tuan orang mengaji, orang masjid. Nak hantar apa? Nak tulis apa? Salih ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, timbang sat yang aku tulis, yang aku cakap, yang aku hantar ni, jadi pahala ataupun tidak. Macam mana kita membazirkan waktu orang tadi dengan merapu kita tu, yang Allah akan soal, macam itulah Allah akan bagi pahala dekat kita bila kita hantar kebaikan-kebaikan kepada orang ni. Simple ya tuan-tuan. Jom selawat sat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu lah. Jom kita selawat sat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hantar pergi kat grup. Hantar semua grup tu. Daripada 10 grup yang kita hantar, satu grup ada 200 orang, maksud ada 2,000 orang. Kalau tuan-tuan dapat 10% saja orang yang berselawat, tuan-tuan dah mengajak saudara Sayyidina Muhammad 200 orang untuk berselawat kepada Nabi SAW. Nabi kata, man da'a ilal huda. Nabi kata, man dala ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan. Boleh tak? Nombor satu apa ni? Diam banyak, tak sudut cakap banyak-banyak sangat. Nak cakap sekadar perlu saja. Yang ketiga, Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbicaraannya fasih, ringkas tetapi padat. Cara Nabi SAW cakap ringkas. Lepas tu hadis-hadis kita jumpa, hadis-hadis yang ringkas-ringkas. Para sahabat boleh capture apa yang Nabi SAW cakap. Boleh bayang tak kalau cakap macam saya bercakap? Pura-pura, habis sejam. Balik-balik lagi, bini dia kata, awak balik lambat sangat hari ni, tak tahu? Ada kuliah tadi, ada ceramah di kat masjid. Ustaz mana? Tak tahu ustaz mana. Ustaz tu cerita apa? Ish, panjang sungguh lah ceramah dia. Kat pukul 9 tak berhenti lagi. Dah lah dia cerita apa, panjang apa. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa. Luas sungguh lah ilmu dia. Tak jawab-jawab. Betul-betul apa? Dah aku pun lupa dah. Dia cerita apa. Tak tahu. Tak lagu tu lah kita. Pasal apa? Cakap banyak sangat. Kadang-kadang biar pendek-pendek. Tapi orang mudah faham. Ringkas, cara percakapan Nabi SAW. Ringkas, padat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fasih, ringkas dan padat. Dia panggil dakwah yang berkesan. Percakapannya fasih.
Ringkas, padat. Nombor 4, akhlak Nabi SAW yang boleh kita tiru. Nabi SAW bila berbicara dengan seorang yang lain, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan menghadap keseluruhan badannya kepada seorang yang dia berbicara. Yang ni pun kita boleh belajar buat. Adab, akhlak. Pakai sunnah cantik dah. Pakai sunnah cantik dah. Serban, pakai jubah, pakai kayu suri besar ni dalam poket ni. Mana Ustaz Ismail? Subhanallah. Assalamualaikum. Salam. Oh, macam tu. Akhlak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih. Tuan Haji, Ustaz tadi dah? Ya. Beralih ni pusing tu. Pusing ngadak dia betul ni. Dapat tak? Dah nak tanya Tuan Haji tu, kayu sugi tu beli mana? Oh, besar sangat. Besar sangat. Boleh erat. Tapi bila bersembang tu, tuan-tuan semua Allah menghadap direct kepada orang yang dia bercakap. Sebab apa? Menunjukkan pertamanya penghormatan. Yang keduanya memberikan penumpuan. Akhlak lah ada. Nah, kita pun kena belajar buat macam tu. Saya pun nak kena belajar buat macam tu. Bila orang cakap kita beralih satu badan ni. Bukan cakap beralih kepala tu. Macam tak. Boleh lah. Boleh beralih tengok. Kita kadang-kadang cakap orang tengok mata dia pun tak mahu. Cakap dengan orang, mata tengok mata di belah tu raya. Jangan tengok mata dia. Oh tu belah tu raya tu. Bukan belah tu raya. Sebab kadang-kadang ni ada orang pesen yang macam tu. Tuan-tuan, bila bercakap tengok mata. Tengok muka dia paling tidak. Tengok mulut dia paling tidak. Mudah untuk kita faham. Salam dengan orang tengok mata. Ada. Ni waktu PKP dia tak boleh nak salam tak apalah. Waktu lepas nanti dia salam. Lah ni boleh istilam je. Istilam macam kita dapat pahala mudah-mudahan. Salam tengok. Adab. Jangan salam tengok boleh. Adab bila kita salam dengan orang, mata tengok ke mata dia. Ikhlas, penghormatan dan memberikan perhatian. Belajarlah. Yang kita belajar ni adab akhlak. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan sedih, yakni inginkan umat dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kena ada sifat macam ni. Tuan-tuan, kita boleh main masjid ni alhamdulillah. Muslimat boleh main masjid ni alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, kita boleh main ni bukan sebab kita suka nak main. Ni, yang boleh main ni bukan sebab kita suka. Allah pilih kita main tuan-tuan. Sungguh. Bukan sebab rumah kita dekat. Ada orang rumah lagi dekat, tak boleh main masjid tuan-tuan. Rumah dia buka pagar, pintu pagar masjid. Tak main masjid. Ni bukan kata orang kat sini, saya kata apa ustaz kata. Saya pun tak kenal orang sini. Tapi kadang-kadang orang tegur macam tu lah. Hari tu saya ada satu tempat tu saya pernah tegur, saya kata, kita nak buat kenduri kahwin ni, hati-hatilah sama kok ada amalan-amalan kita buat tu macam agama orang lain. Oh tu hati-hatilah cerita pasal iman, kufur macam tu. Lepas tu main bincang-bincang pasal apa? Oh, saya pun teringat ada perbicaraan tentang persandingan tu. Dewa Rama, Dewi Sita, ada pengapit dia, ada bunga segunung emas, kita ganti dia dengan peluk kuning. Sepohon emas kita bagi dekat Dewa Rama dan Dewi Sita ni, kita ganti dengan telur bunga telur balut-balut dengan renda-renda kuning apa semua. Kadang-kadang kita duk buat tu takut duk serupa dengan agama orang lain. Tahu-tahu ada seorang duduk depan-depan, dia bangkit. Wah, dia kata apa tu, dia bangkit belah tu. Lepas tu dia pergi jumpa tu pengurusi, dia kata apa ni? Ustaz mana main ceramah? Dah ustaz ni. Apa duk mengatakan kat aku? Dekat dia. Dia masa kata kat dia, rupanya petang tu dia kenduri. Yang kita duk cerita tu sebiji
Mana saya tahu, kenduri pun tak panggil. Kalau dia panggil kenduri, saya tahu. Kenduri pun tak panggil, kita mana tahu. Dia nak cerita kadang-kadang Allah nak tegur kita tu. Allah nak nasihat kita tu. Allah bagilah orang bercakap sesuai dengan kita. Ya ni. Tuan-tuan, bukan sebab rumah tuan-tuan dekat. Ada yang mai jauh-jauh mai. Mai jauh. Sebenarnya semua mai. Bukan sebab sihat. Betul tak? Sihat pun tak mai. Ni bukan apa sihat kan ni. Duduk bersila ni sejam Allah. 237 kali ubah kaki. Kok ni tinggal tak. Nunggi ni lagi saya tengok. Tak boleh duduk lama-lama. Saya kebal, lenguh. Saya ni sebab duduk atas kerusi ni. Duduk bawah pun saya tak boleh tahan. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan sebab sihat. Bukan sebab dekat. Bukan sebab ada kenderaan hebat. Tahu pasal apa? Pasal Allah pilih kita kan. Nombor 1 nama hidayah. Hidayah ni Allah bagi. Allah bagi. Ada orang dia jadi tukang tunjuk jalan hidayah. Poster kita keluar kan? Poster ni bukan setakat sini, sampai ke Johor. Sungguh. Pagi tadi kuliah. Ada seorang tu tanya kat saya dalam Zoom. Dia kata, Ustaz, malam ni ceramah dekat Johor ke? Saya kata, tak ada. Bila ceramah Johor tu, Johor pun tak buka lagi ceramah luar. Ustaz, ceramah kat Johor malam ni. Dekat rumah saya ni. Mana? Sungai Mati. Saya kata, Sungai Mati mana pula? Baru duduk dalam kereta, teringat lah Sungai Mati. Semua saya tengok poster, rupanya poster kita tak buh Sungai Mati kita. Sungai Mati je. Ingat Sungai Mati Johor lah. Nak cerita poster kita ni, orang Johor pun tengok. Jalan hidayah. Tapi kot dalam kampung kita ni ingat, sorok kampung, semua orang dapat poster ni. Semua dapat jalan hidayah tu kat dia. Tengok poster, tahu kata malam ni ada ceramah. Tahu kata malam ni ada program kat masjid. Misalnya Ahmad tahu. Jalan hidayah dah dapat kat dia. Cumanya, dia nak sambut dengan tak sambut je hidayah. Tengok ni. Mai pula nombor 2. Nombor 2 nama dia Taufik. Taufik ni apa? Allah nak pemuda pula. Ada orang dia nak pi. Oh ya Allah, malam ni saya cuma ada kuliah. Boleh nak pi. Lama dah tak pi masjid dengar ceramah pun. Tengok kereta pancit pula. Tengok ada kawan. Mak duduk rumah ke? Duduk rumah ni. Ni kami nak sampai dah ni, boleh rentas negeri. Ni balik pula satu rombongan pun 2-3 biji kereta. Anak kita Johor balik, anak kita Pahang balik, anak kita Melaka balik, anak kita Kuala Lumpur balik, semua pekat balik semua. Amai nak pi kuliah tak jadi, anak beranak balik. Dapat jalan hidayah, tapi nak pi tak boleh. Ada orang pula sakit, tak boleh nak pi. Nak pi kuliah malam ni, pi. Aku tak boleh nak pi lah, demam pula dah. Tak boleh pi. Nak pi tak dapat. Tuan-tuan, ada orang pula yang taufik dapat kat dia, tapi dia pilih tak mau pi. Kita ni dapat taufik, Allah bagi lapang, dia pun dapat lapang. Allah bagi kenderaan, kita ada kenderaan, dia pun ada kenderaan. Allah dekat dengan rumah, dia pun dekat dengan rumah. Dengan kelebihan tu kita pilih untuk main. Dia dengan kelebihan tu dia pilih nak duduk di rumah. Maksudnya taufik hidayah dapat kat dia, tapi dia tolak taufik, dia tolak hidayah tu, dia tak mau sambut. Akhirnya dia tak dapat manfaat. Faham tak faham tu? Kita ni untunglah Allah pilih kita duduk kat sini. Ustaz, kita berhenti pukul apa ni? Belajar elok pukul 9 ni, nak berhenti kot. Kan? Nak berhenti lah, Ustaz angguk tu. Salih Syahmat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, kita duduk main masjid ni, nak masuk syurga, nak Allah ampun dosa, nak dapat rahmat kasih sayang Allah, nak jadi orang baik. Yang duduk kat rumah kita, yang aurat pun tak tutup lagi kawan jiran sebelah rumah kita, yang duk pakai seluar pendek tadi waktu kita nak main masjid tadi ni. Kawan kita anak beranak kita abang kakak kita
yang masih duduk dalam kemaksiatan tu, takkan kita nak biar saja mereka. Salih Allah Muhammad. Takkan kita nak biar saja. Susah hati. Susah hati. Nak buat lagu mana, ya Allah. Susah hatilah, subhanallah. Kita susah hati anak beranak kita, tak mau tutup aurat. Patutlah pasal kita pak, pasal kita mak. Tapi kalau orang lain yang tak bersangkut dengan kita, ada tak kita rasa susah hati macam tu? Jarang nak rasa susah hati macam tu. Tapi Nabi susah hati pada umat dia yang dia pernah tengok, termasuk yang dia tak pernah tengok, sampai hari kiamat. Faham tak faham tu? Saudara senang. Nak buat macam mana tuan? Siaplah nasihat. Baru ni ada seorang ustaz, dia tegur ada seorang perempuan dekat Kuala Lumpur. Dia duduk berniaga, buat produk-produk apa saya pun tak tahulah. Dia duduk berniaga. Tapi cara dia nak berniaga, nak promosi barang dia tu, dia suka buat macam lucah. Pakai baju apa, sleeveless dia panggil. Pakai selok pendek. Tunjuk, ya Allah. Hampa jangan nak pergi cari pula. Cari pula. Oh, saya ada cerita apa. Aduh, ya Allah. Ustaz ni tegur lah dia. Bukan seorang ustaz tu, ramai ustaz tu tegur. Tapi yang ni jadi kecoh. Tegur. Tegur secara umum lah. Dia boleh respon balik, panggil dia media, telefon dia, media telefon dia, mau interview dia. Dia buat dia buat live. Dia tegur balik ustaz tu. Dia sound balik ustaz tu. Dia kata apa? Ni nak tumpang populariti saya lah. Ni saya dah popular. Dengan dia tegur saya tu, saya orang ikut lah dia popular lah nanti. Yang keduanya, nak tegur saya apa? Nak kata saya berniaga tak berkat. Apa? Hang tu Tuhan kah? Dia lebih kurang macam tu lah. Atau mereka kata apa? Nak buat kerja Tuhan kah? Aduh, subhanallah dah. Kita kalau tak tegur, kita bertanggungjawab pasal kita tengok dan kita nampak. Saudara Muhammad, kita bukan buat kerja Tuhan, kita buat perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja apa kena buat? Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Tu kerja kita kena buat. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada takat, seingat saya 12 ayat. Lebih daripada 12 ayat dalam Quran perintah dua benda ni. Ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Salah macam mana kan? Siapa nak kena buat? Kita nak kena buat. Paling tidak anak beranak kita di rumah. Muslimat, ada tak anak kita tak pakai tudung lagi? Takkan nak biar kat dia. Ada tak anak-anak kita yang aurat tak tutup sempurna? Ni selok pendek duk pakai. Kita duk mengaji. Kita duk tahu tu paha tu aurat. Ni, anak kita ni, rambut merebang. PKP tak balik lama. Balik-balik kita pun tak kenal. Tengok-tengok. Orang putih mana main rumah aku ni? Ni balik-balik. Kita ingat aku orang putih main. Salih alaihi wasallam rumah kita. Subhanallah. Tengok-tengok IC kod dia. Ingat kau orang Amerika ke Australia ke? Tuan-tuan, subhanallah, anak kita sampai tak kenal. Tuan-tuan, duk mengaji, duk tengok tu aurat tu. Nanti kita duk mengaji cerita dekat apa ni, waktu Isra' Mi'raj, orang perempuan yang tak pakai ni, yang aurat dia nampak, akan digantung rambut dia, diletak api di bawah tapak kaki dia, jatuh daging-daging tubuh dia. Nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Siapa tu? Tu anak kita di depan mata tu. Berani tak tegur? Berani tak tegur?
Dua orang yang paling susah kita tegur, siapa? Paling susah kita nak tegur, tahu siapa? Dua orang. Dua jenis orang. Yang pertama, orang yang rapat dengan kita. Lagi susah nak tegur. Dia ni. Seorang makcik kata apa? Ustaz, anak perempuan saya, Ustaz, Allah, makin menjadi-jadi, ketat, sendat, melekat. Pusat nampak. Semua boleh ke dia? Macam mana, Ustaz? Tegur lah. Anak makcik. Tegur. Bukan tak boleh tegur, Ustaz. Cara tak tegur ni pun setahun 2 kali je balik raya. Saya ingat kalau tegur pakai tak balik terus dah anak saya tu. Ustaz, boleh tak kami lepas tangan pasal dia ada laki dia? Laki dia lah kot tegur. Betul tak ni? Muslimat? Betul tak duk bagi alasan tu? Dia dah laki dia, Ustaz. Laki dia tegur. Tuan-tuan, kalau kita ada jiran sebelah rumah kita, bukan anak kita, jiran sebelah rumah kita, dia tu orang Islam, dia tak tutup aurat, dia tak sembahyang, dia tak buat ibadat, wajib kita tegur. Tu bukan anak kita. Ni apatah lagi anak kita. Dia pergi depan Allah ni, dia kata apa? Allah, hari ni kami kena masuk neraka. Saya ni, suami saya ni, dialah duk kata kat saya, suruh saya pakai lagu ni. Kami pekat-pekat nak kena masuk neraka. Allah, ni mak ni ayah ni mak dengan ayah saya, mereka ni jemaah Masjid Sungai Mati. Bukan sakat jemaah AJK masjid. Mengaji tiap-tiap hari. Bawa kitab kiri kanan penuh harga motor. Dia tak kata pun dekat saya, ya Allah, kata saya ni salah pakai lagu ni. Hari ni kami kena masuk neraka. Allah, orang mula-mula sekali kena masuk neraka. Kalau kami kena masuk neraka, ni mak ayah kami ni bagi mereka masuk dulu. Pasal mereka tak nasihat kami. Kalau mereka nasihat kami, entah-entah kami jadi baik, ya Allah. Dia kata lagu tu ke Allah, kita nak jawab apa? Takkan kita nak jawab macam mana kita kata ni kat ustaz tu. Ustaz, kalau saya tegur dia tak balik lah ustaz. Berani kata macam tu ke Allah? Ustaz, kalau saya tegur ustaz, elang 300 sebulan, potong lah ustaz. Pakai tak ada lah elang tu. Berani macam kata macam tu ke Allah? Dia kata kat makcik-makcik, kalau makcik tegur dia tak balik lepas ni makcik ada jawapan depan Allah. Tak apa dah. Paling tidak tegur, entah-entah dia berubah, nanti makcik jumpa dekat akhirat. Tapi kalau macam ni, Allah Rabbi. Betul tak ni? Nombor 2, orang susah kita nak tegur, tahu siapa? Orang yang banyak jasa kat kita. Orang yang banyak jasa kat kita. Lagi banyak jasa kat kita, lagi susah nak tegur. Tolong kita waktu kita susah, bagi duit kat kita, tolong buat tu, tolong buat ni, kita tengok dia buat maksiat, berani pergi tegur? Berani pergi nasihat? Berani tak berani, tuan-tuan, wajib kena buat. Nak buat macam mana? Hikmah. Buat bagi sampai. Macam mana hikmah tu apa? Sesuai dengan orang tu boleh terima nasihat kita. Ada orang jenis kena cakap lembut-lembut, jenis hati tisu, drama TV3 pukul 7.30 malam ya. Pantang sebut sikit teriak, pantang sebut sikit teriak, kena cakap cara dia. Ada orang jenis hati keras ya. Dia cakap lembut-lembut tak faham, dia hang ni bodoh aku terajam mampus tu golek bukan hantau, tu bukan dia faham. Ada orang macam tu. Ni. Ada orang jenis tak boleh kita tegur direct, kena orang lain pergi tegur kat dia. Tuan-tuan kena pandai bab tu. Yang paling penting tuan-tuan kena nasihat dia. Tak kira dia siapa. Dia terima tak terima bukan alasan dia, bukan hak kita dah. Paling tidak dah. Tegur dah ya Allah. Tegur. Allah tegur dah. Tegur dah anak saya ya Allah. Bela pada kecil. Beranak setengah mati. Waktu kecil ni sampai panjang telinga sebelah ni tarik mayang subuh kan. Besar-besar dia menikah, kita lepas gitu je. Allah, sedihlah, sedih. Nabi sedih dan sedang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan yang berikutnya, Allahumma salli ala yang terakhir dah daripada 40 kita baca 5 je, 6 je. Sering menundukkan pandangan kerana tawaduknya.
Nabi SAW sering tunduk saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Tunduk pandangan ni bukan maksud tunduk tawadhu' Nabi SAW. Merendah diri. Lawan kepada merendah diri, takabur. Berasa besar diri, berasa kita lah betul semua. Orang lain semua salah. Kita lah reti semua, orang lain semua tak reti. Kita lah buat semua, orang lain tak buat apa. Dan sekalian, tak apa, merendah. Tuan-tuan, merendah diri. Merendah diri ni tuan-tuan, tak rugi sikit pun. Sikit pun tak rugi. Nah, sekali-sekali nak kena merendah diri tau. Pi dapur pula. Pi bilik ayak tu. Pi cuci tandas. Tok guru saya kata. Pi cuci tandas tu, buang ego kita tu. Asal masuk tandas, tengok selak patah, marah Tok Siap. Parah Tok Siap tak buat kerja. Amin nak tukar ni pun tak boleh. Takat RM5, aku pun boleh bagi. Lah beli. Hang pasang sendiri. Busy buat apa? Tengok apa ni? Tengok tek cicak. Apa Tok Siap tak buat kerja. Tek cicak satu pun tak boleh nak angkat. Dia tak tahu tek cicak tu Allah letak depan dia, suruh dia angkat. Tapi besar diri tu, belagak, sombong. Mau apa? Sombong ni orang meluat tuan-tuan. Orang duduk kita pergi cepat lah. Belagak sangat. Depan kita, ya betul-betul. Allah betul lah. Tuan Haji betul belakang. Tuan Haji lah. Tak ada orang yang paling bijak melainkan Tuan Haji lah. Beralih-beralih sakit. Tak boleh pakai punya orang. Sembang besar. Gajah pun boleh terbang dah. Dia kata kan. Orang meluat tuan-tuan. Bukan doa yang mati. Mati dia. Orang buat kenduri kan. Bukan kenduri tahlil. Kenduri kesyukuran. Buat apa tuan-tuan? Biar kita merendah diri. Orang yang merendah diri, kata seorang sahabat Nabi. Orang yang merendah diri, sehingga dia dipandang kecil di sisi manusia. Orang pandang dia kecil tak ada apa. Allah akan mengangkatnya tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Allah akan angkat. Tapi orang yang mengangkat dirinya sehingga dia dipandang besar di mata manusia. Hebat orang ni, hebat orang ni. Maka Allah akan merendahkan dia lebih rendah daripada anjing dan babi. Buat kerja. Nampak selipar-selipar berselerak tu. Tuan-tuan, pi bongkok susun selipar tu. Perendah, pejatuh ego tu. Tuan-tuan pengarah ke, tuan-tuan jabatan besar ke, tuan-tuan pengurusi ke, tuan-tuan apa. Tuan-tuan pi buat kerja bawah tu. Perendah, patahkan ego. Patahkan kita punya rasa besar diri tu. Lepas tu tak usah pula tu, pi selfie pula depan tu. Alhamdulillah. Saya ni walaupun saya pengurusi, saya mampu pi buat live pula Facebook. Tak payahlah. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak tiru sunnah-sunnah bagi Nabi. Akhlak bagi Nabi SAW. Ada 41. 6 aja untuk malam ni. Ampun begitu banyak benda dah yang kita bincang. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita sembang-sembang cerita-cerita tentang Nabi ni, dia akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Dan kita menjadikan Nabi SAW itu sebagai role model dalam kehidupan kita insyaAllah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan sebelum saya nak tutup majlis, tuan-tuan, dekat luar sana ada buku-buku saya. Buku-buku yang saya susun. Ni hidup dalam sunnah. Ni yang saya cerita tadi lah. Pakaian, cara pakai, daripada tidur Nabi sampai, daripada bangkit tidur sampai Nabi tidur balik. Apa semua perbuatan-perbuatan Nabi SAW ada dekat dalam ni. Doa-doa semualah. Yang ni mukjizat Nabi SAW. Ni buku terbaru saya. Cerita tentang mukjizat-mukjizat Nabi ya. Nabi dengan pokok, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam, batu-batu tasbih, bulan terbelah. Sahabat yang pergi perang, terpotong tangan dia, Nabi SAW sudah sambung balik tangan dia lebih kuat. Ini semua mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang tuan-tuan boleh guna. Cerita dekat keluarga kita, cerita untuk diri kita, untuk kita mengambil manfaat, menambah kecintaan kita. Kata cinta tapi tak beli cerita Nabi, pelik lah. Nabi lah yang paling kami cinta, tapi cerita tentang Nabi pun kita tak tahu macam mana cerita, macam tak apa nak kena. Tuan-tuan, dan ini buku doa dalam Quran. Buku ni cerita tentang salih ala Sayyidina Muhammad, doa-doa yang ada dalam Quran. Ada lebih kurang 60 doa. Dalam buku ni ada 30 doa. Dan apa kisah yang berlaku di sebalik doa tu. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana, insyaAllah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan ada juga susu kambing ni dia untuk projek dana Darul Faizin. Salih ala Sayyidina Muhammad. Kami campur dengan beras perang, dengan kurma, ginkgo biloba, garam bukit, bagi sedap sikit. Tuan-tuan boleh nak minum setiap hari. Salih Muhammad, dia kenyang perut, insyaAllah. Dan susu kambing kita terkenal lah.
dengan dia punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Tuan-tuan, bantu-bantulah kami kat luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya untuk diri kita dan bagi kita semua, insya-Allah. Lagi sekali saya ucap terima kasih kepada pihak masjid. Saya mohon ampun dan maaf atas barang salah dan silap. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.